Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Good morning. Salam Malaysia Madani. Selamat menjalani ibadat puasa kepada semua umat Islam yang mengikuti siri webinar kali ini. Untuk makluman, kita sedang bersiaran di studio IPG Kampus Pulau Pinang dan kita berjumpa dan berkenalan melalui alamannya dan semoga semua penonton webinar hari ini sihat-sihat hendaknya. Tuan-tuan yang dimuliakan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bahagian beasiswa dan pembiayaan telah mewujudkan program penajaan hadiah latihan persekutuan HLP. Hadiah latihan ini dan diberi cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa CBBPTB untuk pegawai perkhidmatan pendidikan PPP, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan semua calon yang memohon perlu melalui proses temuduga dan calon-calon yang merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan PPP yang akan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan kedoktoran di universiti awam ataupun di luar negara mengikut bidang pengkhususan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sesuai dengan keperluan ini, di sini saya mengajak semua untuk bersama-sama dengan ahli panel kita yang akan membicarakan tajuk webinar kita pada hari ini, iaitu persediaan emosi menghadapi temuduga HLPS. Ahli panel kita hari ini merupakan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPGK Kampus Pulau Pinang. Izinkan saya untuk membacakan sebuah sedikit biodata penceramah kita pada kali ini. Beliau Dr. Muhammad Fazil bin Ali. Lahir di Taiping, Perak dan latar belakang pendidikan Diploma Psikologi Pembangunan Manusia Universiti Putra Malaysia 2005, Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling Universiti Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim 2009, Sarjana Kaunseling Universiti Sains Malaysia 2016, Ijazah Doktor Falsafah PhD Universiti Sains Malaysia dalam bidang stres dan kesihatan mental 2021. Dari perkhidmatan beliau 2009, Research Assistant Universiti Sultan Idris Tanjung Malim 2009, sebagai pegawai psikologi Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan 2010, pegawai perkhidmatan pendidikan sejuazah PPPS 2013, pegawai pengurusan Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Pulau Pinang, dan 2007 hingga sekarang sebagai Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPG Kampus Pulau Pinang. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, sesuai dengan keperluan ini, apa khabar Dr. Muhammad Fazil? Alhamdulillah, Dr. Zuri. Nampak hebat, handsome. Oh, terima kasih, Doktor. Bagi memulakan webinar pagi ini, saya mengajak peserta webinar untuk saya ajukan satu soalan pertama saya pada Doktor. Apakah perkara asas yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan persediaan emosi apabila menghadapi temuduga? Saya ulangi ya. Apakah perkara asas yang perlu dipertimbangkan berkaitan persediaan emosi apabila menghadapi temuduga? Dipersilakan, Doktor. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Ahmad Zohri bin Ishak, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan di Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Moderator, barisan kru-kru teknikal daripada studio IPG Kampus Pulau Pinang serta semua warga penonton yang ada bersama dalam webinar ini.
Jadi sebelum saya nak menjawab soalan itu Dr. Zori kan, ada eloknya kita memberi salam-salam yang penting lah. Di antaranya saya nak meraihkan pada bulan Ramadan ni, salam Ramadan kepada semua rakan-rakan kita. Dan sebenarnya doktor kan, saya nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada rakan-rakan kita yang sedang ataupun telah akan menghadapi temuduga. Jadi apabila saya berpeluang untuk hubungi mereka pelbagai ragam, dan hari ini juga saya telah masukkan beberapa input hasil sharing saya daripada rakan-rakan yang telah menghadapi temuduga, dan insya-Allah yang juga dia bakal menghadapi temuduga tak lama lagi kan. Okey. Pada sidang penonton sekalian tuan moderator sekalian, perkara asas. Okey, perkara asas yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita nak menghadapi sebuah temuduga HLP ataupun apa-apa temuduga adalah saya cuba nak bawa para penonton untuk kepada aspek perkara asasnya adalah berkaitan dengan mind setting. Okey, bagaimana mind setting itu ataupun kita punya pemikiran kita ni perlu berada pada tahap yang terbaik dan juga yang pada panggil kuatlah, strong mentality kan. Dan saya melihat saya ingin memohon pada semua calon-calon yang akan menghadapi temuduga ini perlu bawa personality yang kuat dan mentality yang bagus untuk menghadapi sebuah temuduga ini, dan tolong jangan hadir sesebuah temuduga ini dengan satu pemikiran iaitu take for granted. Kan? Dan apabila saya sharing dengan pelbagai rakan-rakan, ada juga yang dah kata apabila mereka mendapat panggilan temuduga ini, ada dua situasi Dr. Zohri. Iaitu calon yang baru mendapat panggilan, pengalaman kali pertama dengan beberapa calon yang telah mendapat panggilan ni lebih 2 kali, 3 kali. Jadi memang ada personality yang berbeza di mana mereka hadir ke temuduga ada hadir dengan perasaan tak apa, perasaan ni dah pernah lalui lah, benda ni tak ada apa dan sebagainya. Satu persoalan saya sangat mudah kepada rakan-rakan yang telah hadir 2-3 kali, saya ucap syabas dan tahniah kepada rakan-rakan yang tidak putus asa. Ingat, kita perlu hadir apa sahaja perkara kehidupan kita dengan mentaliti yang terbaik. Jangan anggap apa perkara sekalipun secara take for granted. Ada punya kata, benda ni saya dah lalui banyak kali dah. Tak ada apalah. Jadi bila dia datang dengan pemikiran macam tu, effort yang akan diletakkan pastinya bukan yang terbaik. Kerana kita kena faham satu kontinum dalam kesejahteraan mental doktor kan. Itu bidang saya lah yang banyak saya kaji tentang ini. Kalau kita nak tengok personality kita ni, personality saya, moderator dan tuan-tuan di luar sana, dibentuk bukan dengan satu hari. Okey, jadi kita kena faham komponen-komponen dalam kesejahteraan mental ini. Perkara pertama yang disentuhkan dalam kesejahteraan mental iaitu pemikiran. Okay, kita kena faham pemikiran merupakan perkara yang terpenting dalam seseorang manusia. Jadi kenapa saya kata pemikiran? Setiap perkara perlu dicetuskan dalam pemikiran. Dan kalau kita memberi mesej yang salah, mesej negatif, pemikiran ini akan melahirkan perkara komponen kedua dalam diri kita, iaitu dalam kaunseling dipanggil affektif ataupun umumnya dikenali sebagai emosi. So kiranya kalau kita bawa personality, bawa pemikiran yang baik, yang kuat, yang positif, jadi bila kita implementasikan dalam bentuk emosi, pastinya emosi yang dilahirkan itu adalah emosi yang baik. Dan apabila kita ada pemikiran dan emosi yang baik, akhirnya dia akan disintesiskan dalam bentuk tindakan. Jadi saya kata, perkara asasnya sekarang ini adalah pemikiran. Maksudnya, apabila kita dapat panggilan temuduga ni, kita kena ada mindset yang paling power, yang hebat. Doktor kan, saya nak bawa ni dah cerita santai saja. Jadi penonton-penonton pun kita santai saja, jangan stres-stres. Jadi, kita kena faham, mentality perlu baik. Jangan anggap benda ni remeh ataupun perkara tak ada apa dah. Ingat, setiap perkara yang kita dipanggil kita ada matlamat. Dan saya nak sedarkan semua para penonton dan juga bakal-bakal calon, ingat, anda dipanggil untuk temuduga. Doktor kan, kalau kita ulas perkara ini pun dah cukup besar. Perkataan temuduga ini adalah singkatan temu dan untuk diduga lah. Maksudnya, anda dipanggil
untuk ditanyakan pelbagai soalan untuk menduga anda punya, untuk menguji anda. Jadi anda kena ada mentaliti bahawa apabila anda hadir ke temu duga, pastinya anda kena bawa personality, pemikiran, emosi dan tingkah laku terbaik anda dalam temu duga. Betul? Jadi ingat, pemikiran adalah segala-galanya. Okay, Doktor? Okay. Terima kasih Dr. Faizil. Terangan yang bagi saya cukup-cukup jelas dan memudahkan kita semua untuk memahami keperluan berkaitan dengan persediaan emosi sebelum dan apabila kita menghadapi temu duga. Perkara ini penting kepada calon-calon yang akan menghadapi temu duga, iaitu bagi melengkapkan diri dengan ilmu yang bersesuaian sebelum kita nak menerjah ke bilik temu duga. Dr. Fazil, saya ada pengalaman juga dalam temu duga ini. Baik tuan-tuan, puan-puan, peserta webinar yang saya hormati sekalian, untuk makluman peserta webinar yang baru mengikuti program ini, kita sedang bersiaran di studio IPG Kampus Pulau Pinang dan minta tuan-puan like dan subscribe yang ada. Baik tuan-tuan, puan-puan webinar yang dihormati sekalian, saya akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Boleh Doktor? Silakan. Selalunya apabila kita nak menghadapi temu duga, apakah perasaan-perasaan yang dihadapi oleh calon-calon yang menghadapi temu duga? Ya, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Zorian. Soalan yang sangat baiklah. Dan ada bila orang tanya soalan ni, dia berkata soalan ni klise. Ya. Ingat kan, satu kerisauan saya, tidak kiralah apa perasaan anda hadir ke temu duga, dah memadai. Jangan hadir ke temu duga tanpa ada perasaan. Maksudnya, dia kosong. Bila dia hadir dengan tanpa ada apa-apa perasaan, inilah yang akan menyebabkan dia tak ada drive, tak ada passionate untuk mengejar satu matlamat. Jadi, normally, kita kena tanya pada diri kita pada saat kita mendapat panggilan temu duga tu. Once dapat je panggilan temu duga, apakah perasaan kita ketika itu? Betul kan? Sedikit sharing lah. Saya merupakan calon HLPS dulu. Ya. Kan? Ketika saya mendapat panggilan temu duga itu, saya tengah rancak bercakap dengan kawan saya. Dan seorang rakan kata, Faizil tolong check, ada berita baik. Saya check dengan harapan janganlah dapat. Sebab tak bersedia sebenarnya. Tapi apabila saya dapat, perkara pertama yang perasaan saya adalah risau. Takut. Itulah perasaan yang hadir pada saya. Tetapi ingat, dalam kita nak menguruskan perasaan ini, pada penonton kita kena faham, kita dijadikan dengan pelbagai perasaan. Ada juga yang bercakap dengan saya, mesti hadir ke temu duga dengan perasaan-perasaan yang positif sahaja. Betul. Dan juga salah. Saya nak kata, ada betul, ada salah. Ada orang kata bila kita hadir ke temu duga ini, tak boleh ada perasaan gemuruh, takut dan sebagainya. Satu benda yang kita kena faham, tuan moderator dan juga penonton, kita bukan komputer, kita bukan robot boleh reset kita jadi semua positif saja. Manusia ini unik. Saya nak ceritakan kepada para penonton satu perkara yang sangat jelas. Para penonton, it's okay. It's okay bila pada peringkat pertamanya, kita ini ada perasaan-perasaan yang takut, gemuruh, risau dan sebagainya. Dan ingat, kita kena overcome benda ni. Kalaulah sangat pelik doktor kan, tiba-tiba saya dapat satu perkara di luar jangka, saya terlalu gembira. Kan tak kena tu. Jadi apabila ada perasaan-perasaan yang negatif ini, ingat, kita juga kena tanya diri kita, apakah elemen perasaan positif yang kita nak bawa. Contohnya, pastinya kita gembira. So, kita kena ada kesedaran perasaan dulu kan. Hari ini saya nak cerita tentang pengurusan emosi sahaja. Bukan persediaan proposal dan sebagainya. Saya rasa banyak rakan-rakan telah buat sharing. Tapi fokus saya adalah bagaimana kita nak setkan anda punya emosi. Okey? Dalam perasaan emosi, dia pasti ada positif, ada negatif. Saya nak bagi tahu. Ada orang tanya, doktor okey ke? Ada perasaan negatif ni? Kita kena faham. Perasaan ini akan mencetuskan satu lagi peringkat dalam perasaan, iaitu situasi tertekan ataupun tidak. Kalau ada yang hadir ketemu duga dengan perasaan sangat tenang,
ada juga datang ke temu duga berpeluh-peluh. Takut. Ada juga saya pernah tengok sebelum masuk ke bilik temu duga, cakap rancak di luar. Lagi 5 minit nak masuk ke bilik temu duga, diam sunyi sepi. Iaitu perasaan-perasaan negatif ini telah menguasai sepenuhnya dia punya personality. Kenapa saya kata ada perasaan negatif ini sebenarnya baik? Kita kena faham, dalam pengurusan stres, stres ini dibentuk dengan dua perkara. Distress dan eustress. Bukan eustress tau. Eustress nama dia. Distress ini adalah stres-stres yang negatif. Contohnya, kita perasaan takut dan risau ini kalau kita tidak uruskan dengan baik, akhirnya mula merasakan dia mencetuskan rasa gelisah, gemuruh dan anxiety. Ketika dia ada satu perkataan dipanggil interview anxiety. Dia orang yang bagus, personality yang sangat baik, tetapi bila datang interview anxiety ini, akhirnya tingkah laku pemikiran emosi dia di luar kawalan. Jadi, apakah drive emosi negatif ini? Kalau kita hadiri sebuah temu duga dengan perasaan takut, risau, kita akan buat satu perkara. Homework. Kita akan buat preparation. Sebab kita takut kita tak boleh perform, motivasi dalaman ini akan memandu kita untuk buat preparation. Itulah saya kata bagusnya. Kalau kita terima satu interview ni dengan cara selesa, gembira, tak ada apa, redha sahaja. Redha perasaan yang positif. Kita redha. Redha maksudnya, tak apalah, apa nak jadi, jadilah. Saya akan buat itu sahaja. Akhirnya kita tidak meletakkan effort, tidak meletakkan preparation. Jadi bila ada perasaan negatif ini, ada kalanya sebenarnya membantu kita dalam buat persediaan. Tapi ingat, jangan kita hanya kekal dalam perasaan negatif itu sahaja. Ingat, kita kena overcome, kena bawa perasaan-perasaan yang positif. Antara perasaan-perasaan positif yang kita kena bawa, selepas kita dah buat, orang kata segala effort, dah ada segala usaha untuk mendapatkan maklumat, persediaan dan sebagainya, kita bawa rasa confident dalam diri kita. Because that, adanya anda berusaha, insya-Allah anda akan dapat. Bukan interview, dapat perform dalam interview. Okey? Dan sekiranya kita kena bawa perasaan-perasaan di mana kena gembira sebenarnya, doktor. Dalam permohonan yang berpuluh ribu, kita antara calon yang dipanggil, kalau tak ada perasaan gembira dan syukur, something wrong lah. Jadi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, dalam menguruskan perasaan dalam emosi dalam ketika temu duga ini, jangan anggap perasaan negatif itu sebenarnya perkara yang melemahkan kita. Tetapi ada perasaan-perasaan yang negatif ini perlu digunakan sebagai drive untuk memandu kita buat preparation dan kita top up dengan perasaan-perasaan yang positif supaya kita hadir ke temu duga dengan personality yang terbaik daripada kita. Tuan. Terima kasih Dr. Fadzil. Hebat. Saya tertarik dengan positif dan negatif itu. Saya buat pembacaan mengikut Brunner Dabah 84. Dia kata dia telah mengaplikasikan emosi itu dengan cara menganalisis menggunakan skala hedonik. Hedonik itu skala itu pertama sekali yang dicadangkan oleh seorang yang terpanggil Wundt, nama dia Wundt. Dia menggunakan angka negatif 5 ke positif 5. Okey. Jadi emosi dan perasaan itu, manusia itu pada amnya dia mempunyai dapatan itu, mendapati emosi, perasaan manusia itu pada amnya dia mempunyai unsur-unsur yang positif dan negatif. Dekat mana positif dan negatif itu, kegembiraan, keriangan, kesukaan adalah bentuk-bentuk yang emosi yang positif. Dan manakala dari segi kemarahan, kesedihan, kemurungan itu termasuk dalam dia melambangkan emosi yang negatif. Itu yang saya baca lah dalam buku doktor. Jadi tuan-puan yang penonton webinar yang sekalian yang saya hormati, saya nak beralih kepada soalan seterusnya. Boleh doktor? Boleh, silakan. Soalannya, apakah punca-punca individu menghadapi situasi tertekan apabila menghadapi temu duga dan bagaimana untuk mengatasinya? Sila doktor. Okey, terima kasih doktor atas soalan yang baik kan. Sekali lagi para penonton kan, saya sebenarnya selingan sikitlah. Bila saya bersama dengan tuan moderator ni, kadang-kadang saya segan sikit.
Sebab tuan moderator ni saya boleh panggil sifu saya jugalah dalam bilang kaunseling lah. Banyak saya rujuk dan sebagainya. Jadi ingat, berbalik kepada soalan tadi kan, tuan moderator, punca. Saya pun sebenarnya mengkaji benda ni. Ya. Ingat tuan-tuan, bukan saja buat penyelidikan dia inovasi. Ya. Nak pergi interview pun kena buat kajian. Ya. Zaman kita adalah zaman research sekarang ni kan. Jadi saya buat kajian dalam kalangan rakan-rakan, secara survey, secara panggilan telefon dan sebagainya. Jadi saya dapat buat satu kesimpulan. Ya. Ada dua perkara punca utama yang memberi tekanan terbesar kepada calon-calon. Okay? Antara perkara pertama yang saya rasa the main problem is over expectation. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham satu perkara. Sekiranya kuota memberi beasiswa ini, yang mohon itu 1,000, yang hadir itu 1,000, saya yakin bahagian tajan akan bagi ke semuanya beasiswa. Betul tak, doktor? Ya. Tetapi kita kena faham satu perkara, keadaan ekonomi, perancangan kewangan di KPM ni sebenarnya ada batas-batasnya. Dan saya melihat batas-batas ini sebagai satu positif. Kan? Apabila kita buat satu pertandingan, interview ini macam nak pertandingan lah. Sebab kita sebagai seorang majikan, kita akan memberi kelebihan, kemudahan kepada calon yang terbaik. Jadi saya akan bagi tahu dekat diri saya perlu jadi calon yang terbaik. Itu bukan masalah lagi. Apakah over expectation? Dia memberi mesej kepada diri dia, maklumat-maklumat irrational thinking, saya mesti dapat temuduga ini. Ingat, itu saya jelaskan pada peringkat awal, doktor kan. Okay? Saya pernah berjumpa ada orang gagal 6 kali dalam temuduga SLP ini. Saya pun tanya, semangatnya buat. Tapi jawapan yang diberi rakan saya ini sangat mengagumkan, doktor. Faizil, setiap kali saya hadir temuduga, saya buat yang terbaik. Tapi setiap kali saya gagal, baru saya tahu ada benda perlu tambah baik. Kali ke-7, dia masuk dan dia dapat temuduga tersebut. Jadi expectation dia tak apa. Saya yang paling penting, saya dah bagi yang terbaik daripada saya dalam temuduga tersebut. Tetapi ingat, janganlah meletak satu matlamat, saya mesti dapat. Kalau tak dapat, bila over expectation, kita akan start satu stage blaming. Panel tak betul, urus setia salah, pakcik Grab tak betul, semua tak betul. Sebab dia bawa Grab tadi lambat lah, emosi saya terganggu. Kita akhirnya akan blaming semua orang. Okay, over expectation. Dan perkara yang kedua, saya nak bagi tahu, practice make perfect. Okay, ingat pada calon-calon sekalian, saya kembalikan balik temuduga. Anda ditemukan untuk diduga. Ingat perkataan ini. Temuduga, anda ditemukan untuk diduga. Maksudnya, orang memang nak tanya kita, nak uji kita, nak tengok kita ni berada di tahap yang mana. Pastikan benda-benda yang anda akan present nanti, anda bentang nanti adalah di dalam pengetahuan dan dalam penguasaan anda. Bahan-bahan proposal, semua ini perlu dalam pengetahuan anda. Jangan apabila panel tanya, kita mula teragak-agak dan sebagainya. Sebab tu saya kata kena praktis. Antara perkara kena praktis, kena berlatih bercakap depan cermin, kena ada kalau boleh, ada bagus saya tengok ada kampus-kampus, dia buat mock interview. Saya sangat puji usaha ini. Sebab itu saya kata, practice make perfect. Jadi selalulah berlatih, bercakap, pastikan input-input yang disampaikan ini adalah input-input yang boleh meyakinkan para panel. Sebab apa, doktor? Kalau kita buat latihan, pastinya kita akan buat kesalahan. Setiap kali latihan, kita akan buat kesalahan. Dalam setiap kesalahan ini ada pengajaran. Jadi bagi saya, bila anda praktis, anda buat kesalahan, jangan rasa kesal. Tetapi anggap, pengajaran terbesar adalah belajar daripada kesilapan. Jadi, praktis dan ingat dalam mentaliti kita, jangan ada mentaliti yang terlalu over expectation, tinggi. Okay? Berbalik kepada soalan yang tadi itu, apakah punca dan bagaimana kita nak mengatasinya? Saya nak buat satu simbol lah. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Dan saya telah buat sedikit penulisan dalam satu buku saya bersama dengan pensyarah-pensyarah di USM.
dan saya telah highlightkan sediakan payung sebelum hujan ini hasil daripada analisis PhD saya telah buat satu terms iaitu EMS, Expected Manageable Stress. Iaitu saya banyak berbincang perkara ini ketika pandemik hari itu, tetapi sebenarnya EMS ini sebenarnya pokok pangkalnya adalah sediakan payung sebelum hujan. Kenapa doktor? Kita pun dah tahu apa yang ditanyakan, apa yang akan diajukan banding kita survey dengan kalangan rakan-rakan kita. Jadi, kita kena manage stres tersebut. Jangan bila kita tahu, tak apalah, hantam sajalah. Perkataan hantam sajalah ini merupakan barah kepada para calon. Hantam sajalah. Tuan-tuan dan puan, ingat, perkataan hantam sajalah ini bukan selalu berakhir dengan yang baik. Kadang-kadang bila panel itu yang berpengalaman, bila dia pusing-pusing soalannya, kita terperangkap. Tetapi kita kena ada EMS. Kita dah tahu dah, ini antara perkara-perkara yang akan ditanyakan. Jadi kita kena uruskan dengan mencari maklumat-maklumat tambahan supaya bila kita nak berhadapan dengan soalan-soalan begini, kita dah terurus. Sebab maklumatnya ada, persediaan yang mantap, insya-Allah soalan jawapan yang diberikan pasti tepat dan terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat cara mengatasinya, sediakan payung sebelum hujan. Kita tahu dah nak naik kereta, naik motor ni, dekat ni nampak dah nak hujan. Kalaulah kita kata tak apalah, kalau hujan, hujanlah. Kalau basah, basahlah. Akhirnya kita bawa konsep yang negatif, reda sahaja. Tetapi bila kita tahu dah nak hujan, kita dah sediakan baju hujan dan juga payung. Bila kita kena hujan, pastinya anda tidak akan basah. Itu saja tuan. Terima kasih Dr. Faizil. Mantap, sangat berguna dan dia ada kaitan tadi dengan emosi. Secara am tadi kita boleh katakanlah emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia, iaitu beberapa perubahan pada proses psikologi diri, psikologi dan dia akan berlaku pada bila-bila masa pada diri seseorang. Jadi saya teringat tadi Bruno 1984 yang kajiannya dia mendefinisikan emosi itu sebagai satu keadaan bangkitan yang mengganggu garis dasar homeostasis. Jadi beliau melihat dari segi emosi dan perspektif itu, karena apabila seorang itu mengalami emosi, hampir keseluruhan keadaan homeostasisnya itu terganggu dan pelbagai perubahan psikologinya akan berlaku dalam tubuhnya. Jadi dia ada gangguan yang jelas telah diceritakan oleh Dr. Faizil. Jadi saya rasanya nak pergi lebih jauh sedikit tentang mungkin penonton-penonton tertunggu-tunggu soalan-soalan ini, iaitu soalan tentang rahsia-rahsia. Soalan tentang kunci-kunci kejayaan. Hebat kunci kita nak korek lah. Nak bincang benda ini. Dan penonton mesti tanya-tanya kan. Jadi soalan saya boleh ke doktor? Boleh. Kan nak doktor kupas tentang bolehkah doktor terangkan beberapa tip ataupun teknik pengurusan emosi yang boleh kita gunakan, khasnya especially pada calon-calon yang apabila berhadapan situasi tertekan ketika menghadapi temuduga. Ini banyak berlaku lah. Saya ulang balik lah doktor. Okey. Bolehkah doktor terangkan beberapa tip ataupun teknik pengurusan emosi yang boleh digunakan oleh calon-calon apabila berhadapan dengan situasi yang tertekan ketika menghadapi temuduga. Sila doktor. Okay, terima kasih Dr. Zuhri. Kalau soalan tu bermula boleh ke? Ya. Jawapan dia boleh. Apa pula tak boleh kan? Tapi Tuan Moderator kan, sebelum saya nak memberi tips dan teknik ini sebenarnya, saya nak nyatakan kepentingan tips dan teknik ini adalah, ingat tuan-tuan, berbalik pada soalan sebelum ini. Kalau punca-punca iaitu emosi-emosi ini tidak diuruskan dengan lebih baik sebelum menghadiri temuduga, calon-calon ini ada kemungkinan boleh masuk satu lagi fasa yang lebih berat, dipanggil psikosomatik. Psikosomatik ni kena faham para penonton apakah teruknya psikosomatik ni. Psikosomatik ini sebenarnya kalau peringkat stres yang kecil itu tidak diuruskan, anda akan mau masuk fasa psikosomatik di mana
gangguan-gangguan psikologi ini akan menjejaskan kefungsian fizikal, dan tidak kefungsian fizikal ini sebenarnya tidak boleh dirungkaikan oleh perubatan atau medikal. Pergi jumpa doktor kata you are perfectly alright. Jadi kenapa psikosomatik ini menyebabkan seorang itu menjadi tidak sempurna, tidak baik dari segi performance? Sebab antara simptom-simptom psikosomatik adalah stres itu tidak diuruskan dengan baik. Akhirnya mula kita rasa pening kepala sangat-sangat. Kita rasa nak muntah. Ada rasa berpeluh. Ini adalah simptom-simptom psikosomatik. Bila anda dah masuk fasa psikosomatik, anda kena ambil tindakan segera. Jadi saya rasa tolong kawal diri anda pada peringkat tekanan yang ringan-ringan ini, dan mula buat teknik-teknik yang saya nak ajar ni, doktor. Okey, ingat kan, teknik yang saya nak ajar ni dipanggil teknik pengurusan yang ringkas, pengurusan stres yang ringkas, yang anda boleh buat sebelum nak menghadiri temu duga pun boleh, ataupun ketika duduk, masih duduk menunggu giliran, kita rasa gelisah dan sebagainya. Antara tanda-tanda orang gelisahnya apa, doktor? Kaki bergoyang tak berhenti ni. Dia bergoyang, dia mula mulut dia kering, lepas tu dia rasa macam mimik muka jangan cerita lah, doktor nak. Dengan pucat lesi dan sebagainya. Okey, saya nak ajar ni 3 perkara lah, 3 teknik lah dalam waktu yang ada, doktor. Teknik yang pertama saya nak kata urutan 5 jari. Urutan 5 jari. Kita boleh buat sama-sama para penonton. Urutan 5 jari. Pertamanya kita angkat jari kita ni, tapi dekat dalam nak tunggu giliran tu jangan tiba-tiba angkat macam tu kan. Pandailah cari tempat-tempat yang sesuai. Kita ambil 5 jari. Dalam keadaan pertama, bila kita genggam 5 jari ni, ini ada digunakan apabila kita rasa macam perasaan kita ni sat up, sat down, rasa gelisah dan sebagainya. Tapi confident tu ada. Kita boleh buat untuk menenangkan diri anda. Kita angkat 5 jari ni, setiap kali kita genggam, kita akan buat 3 kali. Kita genggam, kita tarik nafas. Masa kita lepas, kita slow-slow kita hembus, kita buka tangan. Tarik nafas. Lepas. Dan tarik nafas. Lepas. Lepas itu, kita akan buat urutan. Setiap jari kita ni, dia ada perasaan-perasaan yang tertentu. Okey. Kalaulah saya rasa tak payahlah kita memilih jari tetapi kita buat sahaja, sebab semua perasaan yang saya cakap ini akan ada dalam diri kita ketika kita nak hadiri temu duga. Pertamanya, ibu jari ni kalau anda rasa terlalu risau, kita picit sebanyak 3 kali dan kita buat pernafasan deep breathing. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. 3 kali jugalah. Dan seterusnya, jari tengah ni takut. Doktor, semua emosi-emosi yang doktor cakap ni datang dari mana? Daripada penyelidikan para cendekiawan itu, akhirnya mereka membuka model-model begini. Okey? Jari tunjuk kita ni. Kalau kita rasa takut, kita picit, nak picit macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, tak jadi masalah. Kita picit slow-slow, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Jari tengah ni, marah. Ada ke orang pergi temu duga dengan rasa marah? Ada. Contohnya macam ni, doktor. Tengah-tengah tunggu ni, ahli panel tu lalu. Dulu dia tak bagi kat aku ni. Marah pula. Jadi bila ada masa marah, jari tengah ni kita picit-picit, relax, slow down kan emosi kita. Yang jari kelingking kita yang pasal pakai cincin ni, dia adalah berkaitan dengan kesedihan. Sedih, takut tak dapat, picit 3 kali. Dan yang paling kecil ni adalah tentang self-esteem. Relax. Dan kita dah habis sebelah tangan, kita pergi tangan ni pula. Okay, kita buat sama juga 3 kali tarik nafas. Okay, and then sini pun sama, tarik nafas dah hembuskan, tarik dah lepaskan. Okay, kita buat satu set. Ini dipanggil urutan 5 jari. Satu perkara saya nak bagi tahu, tips yang terbesar dalam ini adalah pernafasan, deep breathing, pergerakan dan juga jangan rushing. Kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Dia tak jadi. Dia kena take time. Take time. Sebab tu satu tips saya nak bagi tahu, datang ke temu duga awal. Jangan temu duga pukul 2, datang pukul 1:30. Jangan. Datang awal. Tak apa. Kita spare masa yang lebih banyak untuk ni. Okey, yang tips yang kedua. Yang ni bahagian psikologi dan kaunseling selalu buat ni. Dia panggil teknik butterfly hug.
Jangan duk hak orang saja nak. Butterfly hak ni hak diri sendiri kan. Okey. Antara teknik butterfly hak ni dia ada 3 tahap lah nak. Dia sama juga. Okey, dia 3 tahap. Satunya dada, bahu dan lengan. Kita boleh buat sama-sama. Kita cross tangan ni, cross tangan. Okey. Dia kedua-duanya main peranan. Bila kita ni kita tepuk 3 kali kat bahagian tangan kanan ini pelan-pelan. Ketika tangan kanan tepuk, kita tarik nafas dalam. Tarik ke hidung dan ketika kita nak lepaskan, kita tepuk tangan kiri, lepas melalui mulut perlahan-lahan. Okay, tarik dan lepaskan. 3 kali jugalah. And then kita pergi bahagian bahu ni. Macam orang support kita lah, sabar Faizil, sabar. Psikologi effect Okay, sama, tarik nafas sambil tepuk. Dan lepaskan. Okay, buat dan lepaskan. Okay, and then sekali lagi. Dan lepaskan. Okay, dan tahap yang ketiga, kita buat kat lengan kita ni. Kita nak solat tu kan, kita buat. Sama juga, silang tangan macam ni, boleh tengok video. Okay, tepuk dan tarik nafas. Tarik melalui hidung dan lepaskan. Perlahan-perlahan macam kita nak dodoikan anak tu, tepuk pelan-pelan. Macam kita sambil tepuk tu mental bagilah message. Faizil, you can do it Faizil. Bagi tahu, anda boleh buat. You dah buat yang terbaik. Masa temudukan dengan tenang. Bagi message. Kita tepuk dan lepaskan Kita tuan, ini panggil teknik butterfly hug. Ada 3 tahap. Dada, bahu dan lengan. Dan setiap kali tangan kanan tepuk 3 kali, kita tarik nafas. Tarik melalui hidung dan lepaskan melalui mulut perlahan-lahan. Okey, nanti saya akan ajar teknik pernafasan. Teknik yang ketiga. Okey. Jadi saya dah ajar 2 teknik. Teknik ringkas kan, bukan susah kan? Boleh buat kan? Kalau tengok kawan-kawan sebelah tu ringkas, rasa macam panik, ajak dia. Mai saya nak ajar satu teknik. Ajar orang, bantu orang. Mana tahu hasil berkat anda bantu orang sebelah anda dapat temu duka tu. Okey. Okey, yang ketiga, ni adalah teknik pernafasan. Ini merupakan key lah teknik pernafasan ini. Doktor kan, tuan moderator kan, manusia ni dia ada 2 tendensi pernafasan. Dipanggil chest breather, belly breather. Sebenarnya, apa yang terbaik? Kalau kita perasan balik kan, sepatutnya bila kita tarik nafas, bahagian perut kita yang kembung. Kan? Tapi kebanyakan orang kita menjadi chest breather. Jadi, akhirnya oksigen sampai itu tidak kekal lama dalam badan kita, dia akan cepat keluar. Jadi, dalam teknik ini, kita nak ajar macam ni di belly breather ni, kita nak bagi udara tu, oksigen tu banyak dalam diri kita. Letak satu tangan kiri di dada kita, tangan kanan di kat perut kita, okay, dengan kadar pernafasan. Tarik nafas dalam kadar 6, tahan 4 saat dan kita lepaskan. Tarik mengikut hidung, tahan dan lepaskan melalui mulut dalam kadar 6 saat. Kita buat sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Lepaskan. Perlahan-lahan melalui mulut dan kalau boleh masa tarik tu perut kena kembung lah. Ini teknik relaksasi yang bukan bernafas . Tarik sekali lagi, relax. Jangan rushing . Jangan rushing. Sekurang-kurangnya buat 5 set . Bila anda rasa gelisah sebab kita nak calm down, nak jadi relax. Bagi tahu. Faizil, relax. Bagi tahu nama anda. Sebut nama anda. Zohri, relax. Bagi tahu kat diri sendiri . Sini berbicara. Okey. Tarik nafas, perlahan-perlahan. Tahan dan lepaskan. Teknik nafasan 6-4-6. Ingat, 3 teknik ringkas saya dah ajar. Okey, inilah teknik ringkas yang anda boleh gunakan kalau situasi itu sangat-sangat tertekan, gelisah dan sebagainya. Ingat, 3 teknik ini sangat ringkas dibuat dan ingat, dia punya key untuk kejayaan, pertamanya teknik pernafasan. Ketiga-tiga tu menggunakan teknik pernafasan tak? Menggunakan. Dan ingat, keduanya tak boleh buat secara rushing. Tak jadi kalau kita rushing ni, dia tak jadi. Sebab kita nak menenangkan diri kita, kita buat teknik pun secara rushing, tambah pula jadi gelisah. Jadi 2 kali gelisah pula nanti kan. Okey, Tuan, Dr. Zohri, saya rasa itu beberapa teknik ringkas yang saya dah kongsikan dengan para penonton. Saya harap memberi manfaat kepada mereka. Terima kasih Dr. Faizil. Tentang latihan pernafasan itu sangat penting.
untuk kita praktikkan lah. Dia akan dapat satu kebahagiaan. Kita syukur banyak kebahagiaan. Saya ingat ada kata-kata ini mutiara katanya. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahawa hidup adalah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahawa semua yang aku miliki itu adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahawa dalam kegelemahan Allah memberi aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahawa hidupku adalah sebuah keberuntungan. Hidup ini sangatlah indah jika mensyukuri apa yang sudah ada. Adakala yang terindah bukanlah yang terbaik. Yang sempurna tidak menjanjikan kebahagiaan. Tapi ketika mampu dan mahu menerima semua kekurangan kelebihan, itulah kebahagiaan. Itu Tepat yang sekali. tepat sekali. Tepat sekali. Jadi ada masa lagi untuk kita untuk rasanya soalan ni tuan terakhir, Doktor. Okey. Boleh lah. Soalannya selalunya soalan terakhir ni dia berbentuk kesimpulan lah. Kesimpulannya. Apakah kesimpulan ringkas lah? Panjang pun tak apa, Doktor. Ringkas. Apa soalan? Apa kesimpulan ringkas? Boleh Doktor sampaikanlah kepada calon yang akan menghadapi temu muda kesimpulan perjumpaan kita webinar hari ini. Okay, terima kasih. Ini mungkin soalan terakhir lah. Ya. Sebenarnya saya nak mengambil balik beberapa poin-poin yang telah saya sharing tadi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, hadir ke temuduga dengan mentaliti yang kuat. Hadir ke temuduga dengan perasaan yang terbaik. Hadir ke temuduga dengan diri dan personality yang terbaik. Ingat, ketika anda tengah perform dalam temuduga, hadir dengan diri anda, the best version of yourself. Ingat, orang nak yang terbaik. Kita tak nak orang yang separuh-separuh terbaik, tak nak. Sebagai seorang calon PhD ataupun master, anda kena yakinkan pihak-pihak panel ini kenapa anda lebih layak berbanding orang sebelum anda. So, you must present the best version of yourself. Ini yang saya nak bagi tahu. Jadi, kadang-kala Dr. Nan, saya nak kaitkan dengan EMS tadi. Kalau kita tidak merancang risiko dan masalah kita lebih awal, contohnya macam ni. Kita dah buat preparation, dah buat segala benda, dah berlatih dan sebagainya. Tetapi, hanya sebabkan datang lewat ke temuduga, contohnya kita tahu kawasan tu jam. Tetapi kita kata tak apalah, daripada airport, naik flight, naik Grab, sampai. Situasi jalan dekat Malaysia ni, tak ada seorang pun boleh bagi jaminan. Akhirnya anda salah menguruskan EMS anda, akhirnya anda hadir ke temuduga 2 minit sebelum dipanggil. Hadir dengan keadaan kalang kabut, berpeluh, anda rasa apakah emosi yang anda nak sampaikan? Apakah komunikasi yang keluar pada diri anda? Itu merupakan versi yang kurang terbaik daripada diri anda. Jadi ingat, mentaliti kena kuat, perasaan kena kuat, hadirkan dengan gaya komunikasi yang terbaik. Dan ingat satu tips, preparation is everything. Preparation is everything. Sediakan payung sebelum hujan, berlatih. Anda kena satu peringkat bila datang ke temuduga itu, tanyalah apa sekalipun tentang bidang pengajian, proposal dan sebagainya. InsyaAllah saya boleh jawab. Dan ingat, dalam kita menjawab ini, jangan overconfident pula. Hanya cukup sekadar meyakinkan kita punya panel, dan jika ditanya soalan lanjutan, jawab dengan baik. Dan jika ada, biasalah dalam temuduga ini, kadang-kadang sengaja dimasukkan soalan-soalan provokasi. Pengurusan emosi. Kalau ada panel provok kita, jangan marah kat panel pula. Urus emosi ini. Sebab saya pernah sekali, Doktor, saya diuji dengan anger test dalam temuduga. Soalannya adalah begini sahaja. Apa ada dekat belakang duit 50 sen? Saya kata ada gambar parlimen. Soalannya, ada berapa ramai MP dalam parlimen? Saya pun jawab. Dia kata, jawapan awak salah. Dia marah saya ni dalam temuduga. Dan saya kata, maaf tuan, saya tak bersedia. InsyaAllah, saya akan baiki diri.
Lepas habis temuduga, daripada dia nak ambil 3 saja jawatan, daripada yang hadir tu 80 orang lebih, saya calon yang berjaya. Saya terkejut. Dan saya tanya dekat panel itu, Tuan, panel tu Chinese kenapa saya terpilih? Awak lepas angle test saya. Okey, jadi ingat, mentality kena strong. Itu saja, Tuan. Baik, terima kasih Dr. Fazil atas ilmu yang dicurahkan. Selamat pada saya, selamat berpuasa sampai penghujung ni, selamat berpuasa, dan pada saya selamat menghadapi temuduga pada semua calon-calon lah. Jadi saya nak petik daripada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan di bulan Ramadan itu kekal sepanjang masa. Jadi barang siapa yang mencarinya dengan kesungguhan dan ketulusan, maka dia akan diberikan taufik. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahniah saya ucapkan pada Dr. Fazil kerana berjaya lah dalam pertemuannya. Dan apa yang diceritakan kepada kita itu kita dapat jadikan satu contoh lah. Kehebatan Dr. Fazil ini jelas lah, sesuai dengan hebatannya lah di IPD kami, IPD Kampus Pulau Pinang. Sebelum saya nak mengundur diri, sekali saya ucap terima kasih banyak kepada Dr. Fazil kerana sudi hadir pada pagi ini. Kita pada saya, apa yang diberi itu sebagai satu panduan pada calon-calon dalam menambahkan ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, perempuan, peserta webinar yang saya hormati sekalian. Jadi saya ambil kesempatan ini, mohon maaf jika ada terlanjur bicara sepanjang kami mengendalikan webinar ini pada jawatankuasa guru-guru yang terlibat. Terima kasih banyak kerana kehebatan masing-masing dapat menjayakan webinar kali ini. Jadi setakat itu dulu saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.